Ini kalau pundit perak ni elok ada Nafis kali ni. Okey, awak boleh teruskan. Okey, saya ulang saya punya pertanyaan je. Baik. Adakah awak rasa di bawah pimpinan Yusri Cik Cik God seperti yang awak katakan, boleh mengembalikan Perak kepada zaman kegemilangan mereka sebelum ini, seperti sebelum ini? Tak apa. Di bawah kendalian Yusuf Cik lah. Okey. Lama fikir. Oh, mungkin lag Dah tanya tegur. Ni mungkin lag betul Mungkin lag betul, saya tak tahu. Mata dia bergerak. Okey, mata dia bergerak. Okey, mata dia bergerak. Okey. Dia tengah berfikir. Okey, sabar. Kita bagi dia peluang dan ruang untuk bagi explanation kepada kita. Sorry. Hello. Okey. Hello. Talian terputus. Okey, saya faham. Betul terputus. Okay, minta maaf tu. Okay, kita dah kembali semula. Boleh teruskan? So, berbalik kepada topik tadi. Oh, talian terputus lagi. Saya rasa Mamat ni dekat Gopeng rasanya tempat barkat sebab dia punya internet connection tu terlalu rendah. Sampai kan boleh bergerak tak boleh bercakap. Kita masa suntuk kita perlukan explanation dengan segera Aduh. Okey, ataupun awak mahukan soalan lain? Boleh ajukan. Hello. Okey, dah boleh. Ya, selamat datang. Okey. Boleh teruskan dengan explanation. Pendapat saya, perkara itu pasti akan berlaku. Cuma seperti saya cakap, ini semua mengambil masa, proses. Namun, apa yang kita boleh lihat di dalam Liga Malaysia, kita tak boleh sedangkan di Liga EPL sekalipun kita Alamak. Lag di tengah jalan. Alamak. Susah ni. Kena bagi dia ruang dan peluang lah. tidak semua kelab akan memberi masa yang banyak kepada manager untuk menunjukkan kemampuan sebenar mereka. Jadi, apa yang kita dapat lihat di contohnya situasi kelab Sheffield United, bukan. Nanti contohnya baru-baru ini manager yang baru saja dibuang, manager Nottingham Forest. Okey. Walaupun beliau yang membawa mereka naik kembali ke EPL. Alright. Walaupun berjaya oleh keputusan yang elok untuk satu musim. Yes, betul. Namun disebabkan musim ini sahaja, beliau tidak konsisten dan gagal menunjukkan buah hasil walaupun setelah membelanjakan duit yang banyak. Okey. Kelab mengambil tindakan untuk membuang beliau. Jadi sedangkan kelab EPL yang mempunyai sponsor yang besar, kewangan yang stabil, betul, pun tidak semuanya mampu memberikan masa. Contohnya seperti di Arsenal, kita dapat lihat Mikel Arteta yang berikan masa yang secukupnya untuk membina semula kelab. Daripada jika kita lihat Arsenal zaman COVID. Yes. Amatlah lucu. Arsenal zaman COVID adalah period itu adalah terhebat dalam lebih hidup kepada saya. Maharaja Omega lah bagi saya. Yes. Mereka tidak dapat bermain bola. Kelemahan mereka adalah bola. Jadi apa yang mereka main sebenarnya pada ketika itu? Mereka hanya berlari-lari di atas padang, berkejar-kejaran. Itu je bagi saya lah. Sebab saya rasa berlari pun dia orang tak boleh sebenarnya. Saya ingat lagi pada waktu tu, tidak ada satu pun fans Arsenal yang melihat tim mereka main. Betul. Honorable mention Jaiman Joko. Yes, Jaiman Joko antara lalang yang dapat saya detect lepas dia orang comeback sikit ni, baru dia keluar daripada gol. Saya adalah witness, antara orang yang witness Jaiman Joko cuba untuk masuk kepada klub Manchester United. Betul, hampir. Dia masuk dalam sorry. Manchester United.
Betul. Betul Manchester United. Manchester United bukan Manchester City Not a plastic club. Kalau maksud saya lah, kalau dia nak berpindah kelab, seseorang itu akan berpindah ke kelab yang lebih baik daripada kelab sebelumnya, bukan lebih teruk kan. Jadi agak pelik lah kalau kita libatkan Manchester United di dalam ayat ini. Tidak sebegitu sesuai lah pada pendapat saya. Manchester United pada era 2020, pada era COVID Okay. adalah Di bawah kendalian siapa pada ketika di itu? bawah kendalian, tak silap saya, Ole Gunnar Solskjaer. Oh, ya. Yeah. Itu bagi saya adalah Boleh lah. Manchester United yang menarik lah. Walaupun game kadang-kadang tak nampak, hanya vibe pada waktu tu. Tapi kita orang berjaya memperoleh unbeaten run untuk away games terbanyak dalam EPL. Bagi saya Ole Gunnar Solskjaer ni mempunyai satu falsafah bola sepak yang amat unik lah bagi saya. Yeah. Di kala serangan kalian diterajui oleh Edinson Cavani, Yes. diapit oleh Marcus Rashford di kiri, Yes. dan Greenwood di kanan. Yes. Beberapa hari lepas lalu di FYP saya kompilasi gameplay kalian di bawah Ole Gunnar. Yeah. Ingin saya highlight di sini ya. Kalian punya serangan balas itu mungkin antara serangan balas yang paling berbisa pada ketika itu ya. Jika kita lihat Muhammad Joga Bonito, pemain Manchester United ketika itu, sangat cantik. Yes. Saya memang pendapat saya lah. Sebagai peminat kelab bola Manchester United ataupun The Red Devils, bagi saya di bawah kendalian Ole Gunnar Solskjaer, pada waktu itu Ole Gunnar Solskjaer mempunyai tactical. Cuma apa yang membuatkan ia jatuh adalah apabila datangnya Cristiano Ronaldo. Tetapi kamu dengar Cristiano Ronaldo membawa impak yang besar kepada tim. Ini adalah masalah tim dan bukan masalah manager. Tim okey. Cristiano Ronaldo memberikan satu kekuatan satu mental baru ataupun satu spirit baru kepada tim. Tetapi tim tidak boleh menerima spirit itu. Kerana bagi mereka ianya terlalu besar. Determination untuk kelab itu terlalu besar. Mereka tidak ada passion untuk kelab tersebut. Hanya ada beberapa orang dalam kelab tersebut yang ada passion. Boleh namakan pemain-pemain tersebut? Pemain yang macam mana? Yang mempunyai passion yang sama. Saya ingin tahu siapa. Pemain yang mempunyai passion untuk bermain di kelab tersebut adalah pada waktu itu saya rasa mungkin Fred. Yes. Fred adalah engine untuk Manchester United. Kalau awak tidak tengok game Manchester United, awak tidak tahu. Walaupun dia mungkin agak tergopoh gapar ketika membawa bola. Betul. Saya setuju. Fred merupakan satu komponen yang penting dalam skuad Manchester United. Terima kasih. Tapi itu dengan syarat beliau beraksi dengan baik. Bila beliau fumble di atas padang, banyak ikonik moment yang berlaku itu yang menyebabkan beliau dibahan. Tapi apabila beliau beraksi dengan baik, beliau merupakan enjin yang sangat solid lah bagi saya. Yes. Saya nampak perkara tersebut. Bila dia beraksi dengan baik ataupun bila dia tidak beraksi dengan baik, sebabkan dia menyerlah di situ. Kerana apabila dia tidak beraksi dengan baik, dia akan ditembus terus pada bahagian tengah, terus kepada centre back. Centre back pada waktu itu pula adalah Maguire. Maguire pada waktu itu tidak dapat melakukan apa-apa. Disebabkan itu Fred nampak terlalu teruk di atas padang. Walhal Fred adalah pemain yang bagus untuk Manchester United. Itu yang fans tidak nampak. Okey, boleh saya mencelah? Okey, mencelah. Ayat saudara sebentar tadi yang mengatakan Maguire tidak mampu melakukan apa-apa. Adakah itu kerana faktor situasi yang menyebabkan beliau tidak ada keupayaan untuk menghentikan serangan, ataupun memang faktor Maguire itu sendiri yang tidak mampu untuk melakukan apa-apa? Saya rasa pada waktu itu adalah faktor Maguire sendiri. Saya rasa dia belum cukup selepas terkena dengan kritikan daripada media dan sebagainya, confidence dia turun. Kerana sebelum itu pada Leicester City, beliau adalah pemain yang hebat, yang baik. Betul. Dan selepas terkena kritikan, mungkin mental dia sedikit turun dan confidence dia berkurang.
Seperti yang awak dapat lihat sekarang, Maguire sedang kembali kepada zaman prime dia. Kerana apa? Kerana dia memperbaiki diri dia untuk menjadi lebih baik untuk kepada tim tersebut. Yes. Betul. Saya dapat lihat. Jadi pada okey, pada pandangan saya lah kan. Cristiano Ronaldo bukanlah satu masalah kepada tim tersebut, tetapi tim tersebut sendiri adalah masalah kepada Manchester United. Yes. Kita memang tak boleh menyalahkan Cristiano Ronaldo kerana beliau merupakan the GOAT. Beliau one and adalah only GOAT. GOAT. Yes. I don't care he don't win World Cup or not. He's the GOAT. Yes, bro. Namun berbalik kepada Fred tadi Fred, nationality beliau Brazil, betul? Yes, betul. Okay. Adakah pasukan Manchester United mempunyai isu dengan pemain-pemain berasal daripada Brazil? Kerana kita lihat pemain-pemain yang sebelumnya di kelab asal memang Joga Bonito, apabila melangkah sahaja masuk ke skuad Manchester United, seolah-olah terus hilang keupayaan untuk bermain bola. Kita lihat pada skuad yang terkini, izinkan saya sebut namanya Anthony. Okay. Ataupun lebih dikenali sebagai fidget spinner. Okay, tak apa, teruskan. Beliau seolah-olah hilang apa yang beliau ada semasa di Ajax. Seolah-olah kelam, tidak tahu bermain bola. Okay. Sehingga kan si Armanjung saya boleh katakan lebih baik daripada beliau. Okay. Jadi apakah sebenarnya masalah Manchester United dengan pemain-pemain yang berasal dari Brazil ni? Okay. Bagi saya, untuk masalah Anthony ni, dia adalah masalah liga itu sendiri. Pada sebelum ini beliau bermain di Liga Dutch kan, tak silap saya. Betul. Okay. Di Liga Dutch defender tidak terlalu banyak fizikal dan defender di sana kurang berkualiti berbanding dengan EPL. Anthony bagi saya tidak berubah. Dia sama seperti dulu, seperti di Ajax. Cuma di EPL, defender di EPL makin bijak dan makin fizikal. Dan disebabkan itu, dia tidak dapat untuk mencapai level baru. Jika dia tidak berubah, jika dia tidak mencari cara baru untuk mengatasi halangannya. So bagi saya, pemain Brazil tidak ada apa-apa masalah dengan Manchester United. Seperti contoh awak boleh lihat Casemiro di tengah tetap hebat, tetap okey. Cuma dia mendapat banyak kad kerana Kita nak nampak beliau bermain belakangan ni. Bukan kebelakangan ni lah. Saya cerita berdasarkan permainan Casemiro sebelum ini. Sepertinya Erik ten Hag katakan, Casemiro ini seperti simen di bahagian tengah. Dia menjaga bahagian tengah. Tetapi kadang-kadang adalah 2, 3 ataupun 4 match di mana dia off form ya. So Casemiro is a good player for Manchester United. But he's getting old. Belum tu apa yang berada di belakang tu yang dekat tingkap tu? Tak, bukan. Ini benar bukan saja tak. Apa benda? Ini Saya pula ketakutan. Ini ya yang tergantung tu. Ini adalah langsir. Saya ikat langsir ni. Okay, baik. Saya kena tuan.